إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukurnya kita pada Allah. Petang ni kita dapat bersama lagi dalam halaqah kita seperti biasa setiap kali hari Selasa di kampung Berih kita ni, di sekolah pusat tadika kita di sini. Maka mari kita terus ke dalam pengajian kita dalam surah Az-Zariyat. Sama kita baca turuk oleh kerana hari ni kita masa nak perayak wela sikit, kita baca sekali dengan Umi Hilal dah insyaallah dah. Ambil dia ayat ulangi dia ayat Qutilal Kharrasun pun tak apa juga, ambil dia 10 tu siapa di kau tengok cerita dia tu tengok cerita dia siapa di 23 tapi masa kita terlalu lewat takut tak ada nak tafsir semua tu. Kalau baca pun pahala baca dulu tak apa, baca dulu. Amin ayat 10 sampai di 23 insya-Allah. Kita baca sekaligus ramai-ramai dah. Tak nak turut dak pakai sekaligus dengan Umi dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا
قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ya Allah, berilah keberkatan serta taufik hidayah pada bacaan, pendengaran dan pengajian kami pada ayat-ayat yang kami baca dalam surah Az-Zariyat ini khususnya dan seterusnya kitab-Mu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah ayat yang kita akan belajar ini. Dah banyak kita baca saat ni. Kalau dah muju, alhamdulillah. Nah, kita baca sekat dah tafsir kat mana dah. Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam ayat kita baca saat ni, dalam ayat 10 tu dulu kita ulangi sikit-sikit. Nah, tentang perangai orang yang deraka pada Tuhan. Nah, orang tak usah pada agama Allah, tak usah percaya pada Rasul, tak usah percaya pada kitab Allah, maka Tuhan panggil, Tuhan marah ke dia. Kecek dengan marah. Nah, qutilal kharrasun. Allah Ta'ala supoh dia. Nah, supoh. Qutilal kharrasun. Qutila ni mana tak kalau masalah masa makna Arab ke. Nah, mati bunuh. Nah, ataupun sini mati bunuh, mati kena bunuh. Matilah binasa. Nah, waktu sini binasalah. Nah, Tuhan kata tu, Tuhan kecek. Tuhan sabcang, Tuhan supoh. Nah, Tuhan tak kena kan. Nah, qutilal kharrasun. Allah, kita nak hidup mana dah Tuhan marah kita lalu tu dah. Tuhan marah lah. Nah, binasalah. Siapa Tuhan kata binasa ni? Tuhan kata binasa tu dah. Iaitu Tuhan kata binasa ni lah al-kharrasun. Kharrasun atau orang-orang yang sentiasa keluarkan pendapat dengan cara agak-agak saja. Keluarkan pendapat. Kecek. Wi menapok ke. Nah, kuam kit kecek gapa-gapa wi pendapat ke orang dengan cara agak-agak. Agak-agak ni gamuk-gamuk. Tak cerak, syok. Nah, ni Tuhan orang kecek dengan agak-agak tahu. Ada yalah berkali. Dah. Nampak molek. Tapi tak cerak. Nah, tak cerak. Lepas tu kita ada benar kecek lagu tu zaman kita learn ni dah. Kita nampak learning. Nah. Tapi perangan ni bukan baru ni. Hak tu ada amai dulu lagi ni. Perangai zaman dulu, zaman Nabi dulu lagi ni tu ada ayat ni. Nah, perangai orang buat kerja tengah tak ada tahu mari mana panggil. Nah, buat kerja agak-agak pasal gamuk-gamuk sendiri. Yang mari buat kerja ni mari pada fikiran dulu ke. Nah, buat kerja waktu kerja ni mari pada fikiran kita dulu. Berasa molek ke berasa gana nah. Tapi orang juri pendapat ni mari kecek mana? Ambil mana tahu? Nampak dia tua, nampak dia ni buat. Nah, turut dia ni pada dia tu memang tak tahu. Dah. Banyak ada awak hari ni tak tahu dari mana.
Oh ya Muhammad, Allah tu so. Muka ada masa belum ada tu dia bertanya Nabi, kok kafir tanya Nabi, "Wahai Muhammad, mulut suruh kami semua Tuhanmu tu. Tuhanmu lagu mana? Wak daripada gapo? Wak daripada emas ke daripada perak?" Ya biasa Tuhan dia ada benar gitu ya. Ada kayu lah, batu lah, biasa lagu tu. Cilat mata Tuhan lagu tu dah. Lepas tu Nabi suruh mari sembah Tuhan Allah ni, tak tahu rupa lagu mana. Nah, tak tahu rupa lagu mana. So sembah Tuhan. Tak ada dah Tuhan lain lagi Allah so ya ada. Lain bukan Tuhan. Lepas tu dia nak tanya Nabi, gapo Tuhanmu lagu mana Muhammad? Nah, itulah Tuhan. Nabi tak jawab, tapi nanti khamsah Tuhan. Qul, oh ya Muhammad, huwallahu ahad. Tuhan mengajar Nabi wa ya. Sebab tu kalau kita dengar ayat Quran mula dengar kul, kena ambil perhatian benar. Kalau lepas ada kul tu kena ambil perhatian. Kena perhati molek. Tuhan kata gapo lepas ada kul ni. Nah, dah. Tapi kita tak ada perhati gapo dah, kita tak reti makna dia. Belum ada kita reti makna ni dah. Lepas tu kalau kita bakal ni ada surat belaka dah. Nah, ada surat belaka dah, terjemah belaka dah. Nah, ingat dah kata orang Mak Saleh masuk Quran, masuk Islam, baca Quran kita bukan baca hok Arab. Lah ni kena masuk Islam sehari-hari ni bukan baca Quran hok Arab. Dia baca Quran hok terjemah tu ya. Nah, hok terjemah tu pun nah, tu hawil bahar dan hidayah ke dia. Dia mudah faham sangat Quran ni. Nah, mudah faham sangat. Tu kita nak ngajar surah Qamar dah. Tu awak Quran tak payah. Nah, tak payah atau kena apa dah kena duk mengaji lama nak baca satu ayat tu kena duk mengaji nahwu, kena mengaji surah. Nah, lah ni tak kena ngaji dah. Orang ulama mari buat samrit rup siap dah. Orang yang ada ulama memanglah kena nak kita tafsir makna nak urut apa kena retilah nahwu surah tu. Nah, tapi kita lapis kita ni mari maka dia mau siap dah. Ulama mai buat siap dah. Kan mari dengar, mari baca, mari dengar tu lah kita lah. Nah, nak patu pakar. Nah, tu pakar. Mudah dah. Kalau gitu, nah, tu makna kharasun. Mana gapo kharasun? Itu kecek tahu mari mana. Gamuk-gamuk. Agak-agak saja. Maka orang lagu ni, lebih lagi dia agak-agak dalam wak agama. Hari ni mari kecek dapat pandai ada orang dah. Nah. Dah sebenarnya duk kena duk ngaji lagi. Tipu demo tak habis lagi bapa. Nah. Sebab tu Syiah hari ni mari buat hadis belang aja tu. Syiah tu hadis belang aja bawa tu. Hadis bohong. Dah, pak kita duk makan hadis bohong tu banyak benar. Banyak benar. Lepas tu kena ngaji sehari lagi, kena ngaji banyak lagi lah kita nya. Nak tahu hadis bohong mana hadis belang, mana hadis sungguh. Nah, ya hadis ni boleh dia mau tipu boleh. Quran nak tipu tak boleh. Alhamdulillah. Quran dia mau tipu tak boleh. Tapi dia boleh tipu betul hadis tu pula. Nah, Quran dia buat tipu mana? Sebab tu ni dia tipu betul makna dia. Lepas tu dia mau pisah dia dipunah Quran ni, dia tukar makna dia tukar baris dia cabut huruf dia. Tapi alhamdulillah Tuhan jaga Quran. Nah, waktu biasa mengoyak dah kata Quran ni, dia pisah nak dia dipunah Quran, iaitu dia bubuh dia tukar saat ni, dia bubuh tambah huruf, dia buang huruf, dia bubuh baris, gapo macam-macam tu dah. Dia baris Quran ni kalau tukar baris pun jadi huruf lain dah. Maliku, mulku, nah, malaku, lain dah tu. Nah, malaku lain dah makna dia. Tulis sama huruf mim, lam, kaf. Nah, tapi bala baris lain jadi huruf di makna lain dah pula. Nah, itulah Quran. InsyaAllah kita ngaji. Kata dengan Tuhan kejap. Minta dengan Tuhan kejap. Tuhan tunjukkanlah aku jalan betul. Kata dengan Tuhan kejap.
kita memang tak pandai. Tok guru tahu mana pun tak boleh nak tunjuk jalan betul kalau Tuhan tak hidayah kita. Nah, ayat dah kata Tuhan ayat dah situ itu panggil lakkan kitanya, kaedah kitanya. Tuhan kata siap Nabi Tuhan sendiri ayat kata tak ada siapa boleh hidayah dan Tuhan nak sesat. Tak ada siapa boleh sesat dan Tuhan nak hidayah. Dajjal mari sekala mana pun dan Tuhan tak suruh jadi dia sesat. Dajjal tak kuasa nak tipu dia. Tu ingat situ sudah dah. Hidayah sesat ni di hak Tuhan. Hak Tuhan. Nah, tok guru setara mana tak Nabi. Nabi setara mana apabila dia tak masuk Islam. Nabi Lut. Nah. Nuh tak boleh turun anak dia tak masuk Islam. Nah, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pak saudara dia Abu Talib tak masuk Islam. Nah, Nabi sendiri dah tu tak usah takut. Dia sesat tak usah takut, tak usah bimbang dah. Hidayah sesat ni bukan kerja tok guru. Bukan kerja Nabi tapi kerja Allah. Nah, kerja Allah. Lepas tu kita gantung dengan Tuhan, kerja Tuhan, ikhlas hati kita. Tuhan tunjuklah hidayah kat aku benar dah. Tunjuklah jalan betul kat aku. Gitu. Nah, kita gila usaha. Nah, ikhlas hati kita cuci molek. Nah, tak apa jalan terus. Nah. Tapi yang pentingnya kita takut ni dan adalah orang jenis bawa hadis-hadis pelang banyak ni. Nah, banyak kita bimbang dah. Dah satu agama. Duduk makan barang pelang lama dia marah dah kita ni. Pak kita dia marah dah barang makan pelang ni. Nah, batu mai royak ni kata bukan dia tu. Oh, pok tu dah marah orang dah. Dia biasa makan barang pelang apa jadi marah dah. Marah. Nah, auzubillah min zalik. Nah, marah agama dia panggil. Marah agama. Nah, duk rasa Islam nampak zahir Islam. Kalau kita nampak orang lain tu ni pak kita tak cara mana tengok ni. Kalau pergi luar negeri, kok ke negeri Arab nak perlu rajin buat ibadat. Jika bela menau bela nah locak bela nah sungguh dia mau ibadat. Nah, Nabi royak dah bela kata akhir zaman orang ada satu kumpulan manusia umat Nabi ni juga umat Nabi juga. Nah, baca Quran tu Allah serak kat. Nah, buat ibadat dia kuruh diri-diri. Malam tak tidur. Nah, tapi dia Quran tak masuk dalam dada dia. Quran dekat tekak ya. Nabi royak siap dah. Nak kena tak siapa, ahaulah. Nah, tak tahu selamat kita. Dah tak tahu selamat. Nah, dah. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Hari ni melata orang jenis kharasun ni banyak. Nah, bukan zaman baru lah ni dak. Zaman lama-lama dah. Nah, dah. Zaman Nabi dah tu, belum Nabi dah pun ada dak orang lagu ni. Nah, umat-umat dulu tu. Tapi hok dek kecek umat Nabi lah. Dek royak umat Nabi ni. Nah, Tuhan marah sangat benci sangat marah kepada orang yang jenis ambil wak agama tahu mari mana ni. Dah wak gamuk-gamuk sendiri dia tak ambil pada Quran, tak berlandas kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Batu tu panggil al-kharrasun orang jenis mana? Kharrasun ni ialah alladzina hum fi ghamratin sahun. Iaitu orang-orang yang tenggelam dalam kejahilan lagi lalaikan hari pembalasan. Orang Tuhan mahurat sendiri. Kharrasun sat ni tak orang jenis agama gamuk ni dah. Orang lagu mana? Iaitu alladzina orang yang hum fi ghamrah sahun. Ghamrah tu tergelak. Duk tergelak masuk dalam apa kata tergelak air dah. Dia tergelak duk patak tu. Payah kita nak tolong dia tu. Nah, duk tergelak dalam lalai. Tergelak dalam ralik. Lalai mata ralik. Ralik dengan apa? Ralik dengan hari balasan. Tak ingat pada akhirat. Tak ingat pada hari balasan Tuhan nak buat kerja lagu ni, Tuhan nak balas lagu mana, tak kira. Tak ingat dah, tak ingat ralik. Buat rasa kena, dah buat rasa molek. Oh, takut benar tu. Dah. Lepas tu dalam ayat lain Tuhan nak semai-semai ayat ni, dalam ayat tu panggil Tuhan buzinah, Tuhan hias, Tuhan peradab. Jadi buat rasa kena hidup buat tu. Dia buat salah tapi Tuhan jadi syaitan ada hias. Kata dia tu buat molek dah. Ni takut. Nah, takut lagi. Nah, kita tak khabar. Nah, itulah Tuhan kejaklah surah-surah ayat lain. Bahawa dia duduk situ, dia tak khabar. La yash'urun. Mula-mula lagi tengah je surah Baqarah tu. Nah, bahawa kena nyakit ni, orang tegur tahu mana, orang gerak tahu mana orang tu kan. La yash'urun, dia tak khabar. Merutu, merusuk. Nah, merusuk kata dia tu salah. Dia tak kena. Nah, padahal kena kok mana lagi kita kok lain, Quran kok lain, Nabi kok lain. Nah, dah. Banyak perkara gini Nabi buat kok lain, kita buat kok lain. Nah, lepas tu kalau cek gini, kita cek lah, cek diri sendirilah ni dah. Cek untuk kita negeri akhirat esok. Nah, bukan cek kata diturut dia ni tak. Masalah cek kita sendiri.
Lah ni kita dek sekali ramai-ramai, jadi dek beradik dia tu dia sayang dia ni. Nah, di puak tu puak ni. Tapi tak dunia ya gitanya. Puak tu puak ni, adik beradik dia tu anak dia ni. Buat akhirat esok, tak ada siapa boleh tolong kita. Karena mari tak dunia lah ni mari nak main buat kerja amalan soleh. Main buat pakat buat amal. Nah. Buat akhirat esok siapa buat gapo dia pergi terima sore, tak ada siapa boleh tolong dia. Ni hakikatnya dah. Hakikat sungguhnya kita masing-masing. Kita masing-masing. Nak tolong sikit pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Allah, sikit pun tak boleh. Gimana lah sikit pun tak boleh ni. Nah. Itulah hakikat benarnya dah. Ni kita tengok ayat depan lagi. Tu kata orang yang kharasun, orang yang buat agama secara agak-agak ni ialah orang yang tergelar dalam kejahilan, lagi lalai hari pembalasan. Dia tak khabar, tak khabar. Kata tu nak balas dia lagu mana. Dah. Pakal dia duk kecek hari akhirat, kecek aja itu. Sebab orang ngiga apa tidur tak nampak tak? Ternampak gambar sebab orang duk tidur dah. Kecek obel. Ya khabar tu duk kecek gapo nah. Ya galik doa tidur tu dah. Galik doa tidur tu. Dah. La ilaha illallah. Takutnya kalau Tuhan tak tolong kita, tu rahmat dah kita minta dengan Tuhan rahmat. Tuhan apa dosaku, rahmatlah ke aku. Sebelah nak sebelah ke aku Tuhan. Nah, hak tu kita minta sini. Minta belah ke aku Tuhan aku. Belahlah ke aku Tuhan. Nah. Habis kat tu dah. Tu makna faham dah tu insya-Allah dah ayat yang kita baca saat ni. Qutila ayat ni sumeh dengan ada tu ada ayat dalam surah Abasa tu qutilal insanu ma akfarah tu. Ingat tak? Nah, qutilal insanu ma akfarah tu ada marah pada orang kafir tu, orang kufur. Dah apanya kufur doa manusia ni. Mati bunuh binasalah manusia ni apanya. Turutlah. Tak turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ajar belaka dah kita kerja seumur dah. Nabi Muhammad ajar siapa masuk jamal kaki kiri tu baik kaki kanan. Laik tara tu halus tara tu, adakah Nabi besar Nabi tak ajar kita? Dah. Maka tangan mana nak basuh berak tangan mana Nabi ajar habis. Dah. Tidak ke hak lain Nabi tak ajar. Hak benda penting. Itulah kita mikir situ dah. Nabi ajar belaka dah. Tak kena payah kita mikir sendiri. Turut Nabi lah senang. Turut Nabi lah senang. Tak kena duk mikir sendiri. Tak kena duk gamak-gamak dah. Tapi lah kerana dia duk ralik doa dengan agama dia, bahasa hak dia kena tu, maka dia pun duk situlah nak buat cara dia. Habis tu mana hak Tuhan marah sekali orang kharasun. A'udzubillah min zalik. Tuhan selamatlah kami daripada jadi masuk golongan orang kharasun. Ataupun duk ralik dalam duk lalai ralik. Ghafilun. Ralik. Kita ingat ayat tu dah. Ayat tu kata-kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Dia tu ayat atas gitu pun sungguh tu. Raliklah kamu oleh badu banyak. Duk berhimpun harta, himpun nikmat dunia ni. Berhenti bila? Berhenti ralik ni. Hatta zurtum maqabir. Kamu siapa mungkin ziarah kubur. Pergi kubur ni bawa khabar.
Nah, dah. Kalau Quran tak main royak celah tu, berhenti-berhenti kubur nak khabar. Nah, tapi lah ni alhamdulillah orang Islam kita ada Quran, ada royak, ada teran kita tengah jalan ni. Dah tak jadi ralik siapa kubur dak. Nah, siapa tak dengar kubur Islam sendiri pun tak dengar Quran ni, apa kubur boleh khabar. Nah, dah duduklah kubur baru khabar. Nah, dah. Kita kata sepatut orang Islam ni tak ada dah tak dengar Quran. Tapi ada tak dengar soalan ni? Ada tak Quran Islam tak dengar Quran? Ada. Nah, ada. Nah, banyak. Ujung-ujung kita diri pun tahu. Nah. Allah. Nah. Tapi memang takut kata orang dak ni kita kata kita ngaji. Belitik dah. Habis kat tu dah. Kemudian habis ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala royak perangai dia lagi. Nah, perangai orang Rasul ni dia tak percaya kata ada hari kiamat. Nah, dia tak percaya kata ada hari balasan, dia tanya. Boleh tak percaya tu dia buat tanya orang dah. Nak kata dia tak percaya dah. Siapa dia berani tanya kata yasaluna ayyana yaumuddin. Tuhan catat dalam Quran nah. Ada kata dia tak percaya kata ada hari kiamat ni. Dia tanya, mereka tanya secara mengejek, cara nganying. Dan Nabi doa ayat atas kita akhirat ada, Tuhan nak balas. Siapa buat gapo Tuhan nak balas. Nah. Balas pasal debu nak. Pasal debu Tuhan nak balas. Temulah. Nah, siapa buat gapo. Astagfirullah wa atubu ilaih. Lalu dia tak percaya kata ada hari kiamat, dia duk galik doa dalam lalai saat ni. Dia tanya, bahawa Nabi ayat atas ada akhirat, Quran ayat atas ada akhirat. Nah, ada hari balasan. Tuhan panggil hari balasan ni dalam Quran dia panggil Yaumiddin, Yaumuddin, Maliki Yaumiddin. Nah, ad-din ialah hari balasan. Hari balasan. Nah, Tuhan panggil nama hari kiamat ni hari balasan. Sebab hari kiamat lah Tuhan nak pergi balas amalan kita buat lah ni. Kita main ngaji gini. Nah, kita main ngaji ni Tuhan nak balas ni. Nah, tapak kaki dah ni. Tapak kaki ni kita Tuhan nak kira begini. Nah, tapak kaki apa jatuh tu jalan gini. Alhamdulillah. Nah, tapak kaki ni. Tapi tapak kaki kau lain pun ya logo. Nah. Tapak kaki kau lain pun ya logo bukan ada. Subhanallah, tak kira habis ni. Nah. Tapi lah kerana mereka duk galik doa dalam lalai saat ni. Bahawa Nabi royak atau ada hari balasan akhirat. Balasan amalan kita hidup hari ni. Dia buat tanya Nabi. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka tanya secara mengejek. Bila kau datangnya hari balasan tu? Pak tanya nganyi. Bila? Nak kiamat bila? Nah, dah. Allah, dah. Dah. Kalau dalam surah Yasin dia tanya, yaqulu ya apa dah? Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dia tanya gitulah surah Yasin. Nah, surah Tabarak dia tanya gitu juga. Yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dia tak percaya kata ada kiamat. Nah, sebab tu dia tanya berani tu. Orang dia tak tanya, kalau orang tak percaya dia berani tanyalah dah. Bilanya nak kiamat? Nah, hamu duk janji tu. Bila kau datangnya hari balasan itu? You surat wanti lah, mari bila-bila tu. Nah. Allah, Tuhan tak jawab kata wanti berapa, hari mana. Tapi Tuhan jawab kata, Tuhan bertanya kata bila nak kiamat? Tuhan jawab panggil sakcai dengan dia dah. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Tuhan jawab kata kan? Jawablah. Hari itu ialah hari mereka diseksa dengan dibakar atau api neraka. Hari tu Tuhan nak bakar mulai api neraka kata. Tuhan jawab lagu tu dah. Nah, dah. Dah. La ilaha illallah. Apa kita duk balas atas dunia dah. Kita baca Quran ni kata tengok sebab Tuhan ada balas dengan kita. Tuhan ada balas. Lepas tu kita baca Al-Fatihah dah ni dah. Fatihah pun duk kecek dengan Tuhan tu. Kita katakan Tuhan jawab gini. Duk mana tu? Nah, tak kecek ni Tuhan jawab gini. Al-Fatihah tu. Nah, bukan Al-Fatihah saja dak. La Quran lain pun lagu tu juga. Nah, apabila kita baca tak pandai tajwid sekarang ni, dah tajwid sekarang tu lah. Tak kata Tuhan kata apa kita, dak marah apa kita. Nah, dah. Allahu akbar. Nah, alhamdulillah kita ngaji dah makna dia hari ni boleh tahu. Nah, boleh tahu dah kata Tuhan dak kata apa, Ada sikit dak banyak benar. Nah, hingga banyak kalau kita reti makna dia. Nah, tengok sahabat tu.
nyetukar perangai pada Quran tu. Sahabat Nabi tu dulu kami gitu kami pada benda apa kita ni lah kalau kita tak reti apa, tak reti apa, semua tak kau. Tapi boleh reti Quran ni, tukar pada orang jahil sekali kepada orang yang paling jurus sekali di dunia. Hok paling duk patak dengan aku dulu, tukar balik perangai dia tu jadi ahli syurga paling tinggi. Itu sahabat Nabi dengan sebab Quran. Sebab Quran. Insya-Allah kita boleh harap ke situ juga. Tuhan balik perangai kita jadi orang paling baik sekali. Insya-Allah. Insya-Allah. Lalu telah Tuhan jawab. Dia tanya tu bila nak kiamat? Tuhan tak tanya bila hari kiamat. Tuhan tak jawab bila hari kiamat kerana memang tak ada. Tuhan tak tentu hari. Tuhan tak royak hari mana. Nabi sendiri tak tahu. Malaikat tak tahu kata bila nak kiamat. Dah. Tuhan ya tahu hari kiamat ni. Ayat ni banyak kali dah minta ayat dalam ngaji kita. Dah. Siapa nak tahu kata Tuhan kata 4 perkara miftahul ghaib. 4 perkara 5 perkara. Dia surah Luqman tu. Surah Luqman kita baca semua tu. Akhir surah Luqman. Dia kata hari kiamat apa 4 perkara tu iaitu orang yang Tuhan tahu pada hari kiamat tak payah tahu hari kiamat apa lagi Tuhan tak ada siapa tahu melainkan Tuhan ya iaitu gapo jadilah perut kita lah rahim kita yang keempat yang ketiganya gapo lagi hujan nak turun kodok nampak gelap hujan kamu kena hujan dah akak baju siap dah kita tunggu turun taban dah hujan turun dah. Yang keempat tanah kubur bila nak mati bukan dah tanah kubur bumi manakah kamu akan dah akan mati di manakah kamu akan mati ada asal lagi yang keempatnya ialah gapo nak berlaku pada kita esok hari masa depan ni dah baik atau jahat tu pak Tuhan saya tahu sebab tu kita kena kata insya-Allah semua bila nak buat gapo insya-Allah. Yang kelimanya bumi manakah kamu akan mati. Tu 5 tu ada ayat dari surah Luqman, akhir surah Luqman. Akhir surah Luqman. Pasal genujung tak payah tahu. Tapanya untuk bumi mana pun tak payah tahu. Nak dikaya ke disesok ke. Kita dulu nujung nikah nak kaya kena sesok. Ambil bilah gesek ambil gapo gapo nujung apa tu? Tunggu habu tak tunggu ni. Yang kelima saat ni apa? Di bumi manakah kamu ke? Tempat kita nak mati. Tuhan nak tanya kita mana. Subhanallah. Habis tu dah. Lalu dalam ayat ni pun Tuhan tak jawab yaumahum 'alan nari yuftanun. Tuhan tak tanya, tak jawab dah kata bila kiamat. Apa Tuhan jawab kata pada hari itu bila kiamat mari ni mereka yang tak percaya pada hari kiamat ni akan diseksa. Hari mereka diseksa dengan dibakar atas api neraka. Yuftanu ni kalau tengok mana sekaligus fitnah. Yuftanu atau yu'adzibun. Dalam tafsir kata yu'adzibun. Mereka akan diseksa dan dibakar dengan api neraka. Alan nar api neraka. Ni api neraka dah. Mereka pada hari itu mereka di atas neraka dibakar, diseksa. Auzubillah min zalik. Lepas tu bukan diseksa saja dak, dibakar masuk dalam neraka dah nak buat apa tak boleh dah. Dia tak percaya. Lalu bila-bila kena duk bakar di api neraka lah seksa saat ni, Tuhan royak bila-bila dah. Royak bila-bila dah we tahu. Gapo jadi pada orang tak percaya pada hari kiamat ni. Bila-bila dia kena duk bakar tu, kena nyenye pula. Kita dah susah sudah menyanyi ni kau sakit hati lagi. Sakit jiwa, sakit hati bang. Sakit badan dah, sakit hati pula. Sebab tu orang neraka ni bunyi suara kata dia, "Zuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun." Tuhan royak bela-bela dah. Royak bela-bela dah. Tak apa lagi benda ni. Dua akhirat lagi tapi Tuhan gitulah Tuhan tak nak jadi pada orang tak percaya akhirat ni. Sambil dikatakan kepada mereka duk bakar kena bakar bela-bela. Auzubillah min zalik. Rasakanlah azab seksa yang disediakan untuk kamu. Inilah hadzal mata inilah hadhihi jahannamu. Kita baca surah Yasin tu. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Tak dunia tak percaya sangat tak ada neraka. Bagi akhirat esok tu kata inilah neraka jahannam hok Tuhan duk janji dulu kepada kamu.
Terroyak belah-belah akhirat lan. Dalam syurga daripada dalam Quran ni. Begitulah orang tak percaya akhirat saat ni tu kata hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Hadzan mana? Inilah. Nah, inilah dia yang dulu kamu minta disegerakan datangnya. Ni kamu dah minta dulu ni. Minta cepat mari mana kemak. Ni dia ni. Nah, Tuhan mai royak belah-belah kepada orang hak tak percaya pada akhirat Isa. Nah, tak percaya pada agama Nabi dak royak hari ni. Allahu akbar. Zuqu fitnatakum. Nah, zuqu fitnatakum. Fitnah ni mata rasa seksa, dah seksa. Yuftanun fitnah sini dengan makna seksa. Nah, azab. Rasakanlah azab seksa yang disediakan untuk kamu. Auzubillah min zalik. Tuhan selamat kami ya Allah daripada api neraka-Mu ya Allah. Selamat kami dan anak cucu kami, kawan-kawan kami, jira-jira kami semua ya Allah, dan kaum kami semua ya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Banyaknya fitnah ta dunia ni dah uji ya. Bodoh ta dunia mentah ya dah. Rasa sedap bercakap dah ni. Dah galik dengan dunia ni. Padahal banyak lagi hak Tuhan nak balas kita akhirat esok ni. Dunia ni sikit ni ya. Nah, kita galik dah setahun ni. Wak mana tak suruh galik ni. Nah, tak suruh galik ni kita. Nah, galik sebesarnya galik kita tak dengar Quran tu ya galik. Kalau kita dengar Quran tak galik lah. Nah, orang mari dengar Quran tak galik dah. Nah, dengar reti. Kalau dengar tak reti duk galik tak habis juga galik tu. Tak perubat penyakit tak apa dah. Tak hilang penyakit. Tak hilang penyakit. Nah, dah. Kami biasa royak atau baca Quran tak reti ni supaya kita makan nasi tak bau dah. Dah hidup katuk dah, hidup sumak dah. Orang makan nasi ni sedap makan bau sup jauh-jauh tu, lapar nasi dah belah dah. Bau kensung, bau ke apa tu, lapar nasi dah belah dah. Nah, bab tu Tuhan buat hidung tu mulut dia dah tu. Nah, tengok mata tengok nampak comel dah, nampak comel. Tapi kita tengok Quran sekarang ni tak ada rasa telia apa. Nah, tak ada rasa diri belum baca Quran, tak ada rasa nak teriak. Tak ada berasa takut. La ilaha illallah. Gapo tu? Ada kau orang segar lagu ni? Tak segar dah tu. Tak bang sedap, tak mapak, tak telia ni. Nah, mulut tak telia ni. Cara tu ke dia lagi. Tak sapa apa. Kalau main bola tak masuk gol lagu ni. Nah. Subhanallah. Teruk bunyi kecek tu dah. Tapi itulah penyakit kita. Nah, dah. Ya, dah. Sedangkan Tuhan royak dahlah surah Al-Anfal, surah mana tu kata orang beriman sungguh bila baca Quran dia dulu romo. Dah, dia dulu romo, dia teriak mata dia teriak. Nah, terus baca Quran. Nah. Allahu akbar. Tapi lah ni balik pagi tadi membaca tengok orang Kristian. Orang Kristian dia masuk Islam depan orang ramai beribu-ribu. Nah, budak orang perempuan Kristian dia duk mari cari Islam dalam 6 bulan dia baca Quran kita. Nah, dia duk seksa Islam kita. Nah. 6 bulan ya. Pak kita 60 tahun dah ni. Seorang tu 60 dah. Nah, nak masuk tak masuk pun nak masuk hendak waktu belakang kita ni. Nah. Tak tahu kata Quran duk kecek gapo lagi. Nah, dah. Dia baca Quran kita 6 bulan. Nah, baca Quran 6 bulan. Subhanallah. Nah. Masuk Islam dia teriak dia. Nah, puncal masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah tu baca lah teriak lah. Nah, subhanallah. Mujur syukur dia boleh temu agama sebenar. Kita tak rasa harga agama Islam dengan kita. Nah, subhanallah. Subhanallah. Itulah itu habis cerita hak orang kharasun. Nah, balas orang kharasun. Auzubillah min zalik. Galik. Sebab tu ni kita makan jangan galik lagi nak mana tak suruh galik. Mari kita makan ngaji Quran, membaca Quran dan mari faham Quran insya-Allah. Nah, ubat satu-satunya nak ubat penyakit galik yang tergelar galik ni Quran lah mari boleh cokeh kita semula. Nak mari apa dah panggil nak tolong kita. Nah, tolong kita daripada galik ni. Habis kata kemudian ayat seterusnya pula Allah Subhanahu Wa Taala royak syurga pula. Nah, royak ahli syurga. Allah sedap sana royak ahli neraka. Ahli neraka serta perangai atas dunia. Perangai atas dunia ialah galik. Ahli neraka ni dah perangai atas dunia galik. Galik waktu lalai. Nah, dah. Royak gapo tak percaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala royak pula ahli syurga. Innal muttaqin
fi jannatin wa uyun. Allah, sedapnya royak siap dah. Nah, Tuhan panggil orang ahli syurga ni, nama dia muttaqin. Muttaqin, hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Apa makna muttaqin? Innal muttaqin, tu harus kecek dengan sungguh. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Bertakwa nak apa? Bertakwa ni. Takwa takut. Takut ni mana apa? Takut anda buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang. Redut lagu tu. Orang yang duduk dengan buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan larang ni, nah, dia tak tanya dah sunat ke wajib ni. Nah, tak tanya dah. Kata Tuhan suruh, dia pun buatlah. Nah, ada setengah kita pegang dengan hukum doa. Nah, pegang dengan hukum doa. Wajib ke? Mana? Tanya wajib ke? Nah, sebenarnya orang muttaqin ni orang rajin buat amal wajib. Nah, orang buat wajib dan orang rajin buat sunat. Tu orang muttaqin. Nah, orang muttaqin orang tak je tinggal wajib dan rajin buat sunat pula. Apa ni tu ayat depan tu ayat sikit. Nah. Maka tu ayat sini ayat dulu dah. Orang-orang yang duduk dengan takut Tuhan atas dunia ni, tak dunia ni. Muttaqin atas dunia. Bukan di akhirat dak. Nah, orang duduk kerja atas dunia dengan takut Tuhan, akhirat esok fi jannatin wa uyun. Mereka ditempatkan diletak tempat mana? Dalam beberapa taman syurga dengan mata-mata air terpancar padanya. Duduk dalam jannat, duduk dalam syurga-syurga. Syurga-syurga tu taman kebun gitu. Nah, kebun banyak itu, kebun luas. Nah, Allah nampak gambar tu, ada kebun bunga, ada pohon kayu. Kita bacalah surah surah Waqiah tengah jedah ni. Nah, surah Waqiah, surah Rahman, banyak tu ada ayat kebun. Lagu mana kebun syurga. Nah, kebun syurga. Dalam syurga, dalam kebun-kebun taman syurga, wa uyun. Patutlah syurga sana kebun sana ada mata air. Ada mata air, ada sungai. Pacu macam air dalamnya. Dalam kebun sana. Tengok dalam tafsir sini dia kata, setelah Allah Ta'ala terangkan keadaan orang-orang yang ingkar dan balasan buruk yang disediakan untuk mereka, maka dalam ayat ni pula, ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala terangkan, Allah Ta'ala hurai pada kita perihal orang-orang yang beriman pula dan balasan sebaik-baiknya yang akan dinikmati oleh mereka, insya-Allah. Allah menja'alna minal muttaqin. Lagu mana ni? Tanya orang siap dah. Atau orang muttaqin dalam syurga. Dalam kebun syurga yang ada air macam tu dalam kebun saat ni. Air pacu, air macam air pacu, air sungai. Nah. Kita pergi baca surah Muhammad. Surah Muhammad tu kata air sungai dalam syurga ni. Ya, hak kita lah ni kan wahyu orang darat pergi pacu, orang bana apa dah kampung pergi main laut. Orang bandar pergi pacu. Nah, yang pentingnya suka main air. Nah, suka main air. Nah, ya kebun ada air ni segar. Nampak bunyi air kelek. Nah, air. Nah, tahu ada ikan, nampak lain ikan pula. Nah, subhanallah. Tuhan buat balasan kita nak lain dah dah. Kalau nak lain dah. Nah, nak lain dah. Ya Rabbi. Kemudian lagu mana balasan dia? Nah, sudah balasan tu sikit ya balasan dia akhirat esok. Dalam ayat ni Tuhan tekan dari segi amal. Tekan doa ya amal le orang ahli syurga lagu mana. Sebab dia boleh duduk dalam syurga penuh dengan nikmat saat ni. Akhidina ma atahum rabbuhum. Keadaan mereka di sana, riwayat di sana lah dah. Kita duduk tanya lagi ayat ni. Lah, kita kat duduk lagi lah ni. Tapi tu riwayat lah dah. Hanya akhirat dunia Quran ni. Ya riwayat belakang lah dah. Keadaan mereka orang muttaqin ke syurga ni di sana dalam syurga tu sentiasa terima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Duk dalam rahmat, duk dalam nikmat semua. Duk dalam sedap semua. Sedap semua, tak ada getah hidang pun tak ada. Nah. Hakik urat tak ada kecek. Nah, ke lutut, ke urat, ke manis, tahu tinggi gapo tak nak kecek dah. Nah, tak ada dah. Nah, ya goleknya kalau duduk dengan nikmat ni ada nyakit banyak. Sebab hidup dia tak ada kuat makan saja, tak ada orang melangkai, hebatlah ni hidup nikmat banyak tu. Tapi nikmat syurga Isa tak ada nyakit.
Tak ada dah, tak ada tak sedap. Ya nikmat tak ada sedap, tak sedap. Nah, itulah syurga. Nah, waktu insya-Allah ya Rabb. Masa nak pergi lah dah dah. Saya nak pergi rasa lah dah. Allah dah. Lagu mana Nabi pada Nabi dia sobar sangat tak sedap dah dunia ni. Nah, dah. La surah Wadduha gapo tu. Tahu kan melancah ni Nabi. Nabi ya banyak kena susah dengan dakwah ni, kerja dakwah ni. Orang pakat kata Nabi macam-macam. Nah, susah Nabi tak kena kecek dengan kita, tak nak banding. Rumah bukan besar pun kita dak. Rumah lah ya Nabi. Nah, makan pada ada 3 hari tak makan gapo. Rasulullah tak tahu dunia hari ni. Nah, Rasulullah. Tapi, nah, buat Nabi susah-susah pakat kata dia mau ada. Tuhan memang balik ayat surah Wadduha. Kata walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu Muhammad lebih baik bagimu daripada dunia. Nah temu nanti akhirat lah insya-Allah. Serbosalah dunia semetai duduk. Allah, dah kita tak masuk perut tu makan masuk. Nah, baca semua dah. Mau jadi mikir, kau ni mikir jadi mikir jadi ni. Tapi lu jadi sungguh lu seumur, lu ingat seumur gitu. Nah, tak sulit lupa nak ke mana dah. Buat tu uji sikit mula lupa lu kita kecak ni. Dah. Nah, maka lagi pak kau kecoh lek metat lupa dah ni. Nah. Itulah keadaan bagaimana keadaan mereka di syurga nanti. Di sana mereka sentiasa menerima nikmat, duk dengan rahmat, duk dengan nikmat, semua sedap, semua pakai comel, makan sedap. Nah, tengok pun sedap, dengar pun sedap. Dalam surah Al-Baqarah banyak tu kata la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Tak ada dengar pun tak ada. Telinga tak dengar benda-benda sekeriak. Nah, benda-benda bosan, benda bising, benda apa tak ada dalam syurga. Mata tengok molek, telinga dengar hak sedap. Nah, Allah, tak senapok tu. Tak nampak kita lah tu. Nah. Tu baik. Nah, habis kata dah. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Lepas tu royak sebentar sikit je royak nikmat lah syurga tu. Tu kata semua tu sesungguhnya mereka tu balas kita lalu tak kepada mereka saat ni dan kepada orang muttaqin nikmat sedap dengan syurga mata air boleh nikmat belaka-laka tu. Mereka di dunia dulu kanu mereka dulu tak dunia dulu qabla zalika adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Tak dunia dulu buat baik semua tu kata dengan amal baik hasan, amal hasanah, amal baik. Nah, amal baik. Gapo kata amal baik? Oh, ya doa dulu tak dunia dulu. Allah membaca ni debat. Nah, sebab kita bukan ahli urang baca ayat ni dak. Nah, batu siapa orang masuk dalam ayat ni nasib baiklah dia. Nasib baiklah dia. Amal baik orang ahli syurga doa saat ni tu atas dunia dulu dia buat gapo? Tu orang jawab kata kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tu amal syurga dia. Tak dunia dulu tu kata mereka sentiasa ambil sedikit saja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Dah. Dah ambil waktu malam sikit daripada malam tu tidur. Bukan tidur semua dak. Dah. Ya Allah, kami tak masuk dalam ayat ni ya Allah. Kami bukan daripada ahli ayat ni tapi jadilah kami daripada ahli ayat ni ya Allah. Jadilah kami orang yang daripada orang yang tidur sikit waktu malam. Nah. Ayat ni ada Tuhan sebut dalam surah Sajadah. Dah surah Sajadah. Dah surah Sajadah lah ayat apa tu? Apa ingat tak? Surah Sajadah. Tu ayat dah kan. Satunya amal ahli syurga ialah mereka suka bangun malam. Hanya bangun sikit ya. Nah, tidur sikit kan qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit saja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Nah, tahu banyaknya lagi buat ibadat. Nah, buat ibadat. Kalau kita tengok hari ni malam sikit ya kita tidur kalau petang tak tidur lagi. Nah, kalau kita tidur sungguhnya apa je dah kata tidur sungguh. Kalau tak tidur apa kena bagilah dah. Mana tahu apa je minat. Mata dia masuk tidur masa sikit ni, lepas tu dia buat ibadat dengan Tuhan. Nah, buat ibadat dengan Tuhan, itu bangun tahajud. Nah. Insya-Allah dah. Kita galik. Nah. Kita kata kita tak aroknya. Tu dah jadi tu. Nah, dah. Lepas tu bawa malam dia buat tidur buat ibadat. Nah, itu semaya, kemudian khosnya waktu sahur.
wa bil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur ni waktu mana? Iaitu akhir malam, subuh sebelum fajar. Akhir malam sebelum fajar dipanggil masa sahur. Masa sahur ni ada sepanjang tahun, tapi kita tak ada kira dengan dia. Nah, terkira bulan puasa masa sahur ke sahur ada. Masa ni ada seumur-seumur. Bil ashar masa ni ada sepanjang tahun kelebihan dia. Nabi kata siapa bangun cerah ni dah beristighfar, maka Tuhan siapa duk baca duk istighfar masa tu, nah Tuhan nak ampun dosa dia. Nah, nak ampun dosa dia. Wabil ashar, wabil ashar, bangun waktu sahur. Katanya Ibnu Abbas akhir umur dia buta mata. Lepas tu mata dia jadi sepengah ada tulis gitu, jadi nampak ada bekas mata dia tu. Nah, katanya dia teriak banyak waktu sahur. Bangun waktu sahur dia teriak banyak waktu sahur menyebabkan mata jadi buta. Nah, itu Ibnu Abbas sepupu Nabi. Sepupu Nabi balik anak pada Abdullah ibnu Abbas. Nah, Allahu Akbar. Itulah perangai ahli syurga. Ni amalan ahli syurga dah, insya-Allah. Insya-Allah. Nah, kita ngaji dah hari ni. Nah, insya-Allah. Dah. Waktu sahur ni masa akhir malam sebelum fajar, itu setengah jam sebelum subuh. Nah, setengah jam sebelum subuh. Dia bangun belum dah tu lagi. Dia belum bangun dulu tu baru tahajud dah situ dah. Ada pukul 2, pukul 3, pukul 4 dah. Nah. Dah. Ada demo pukul 2 tu tak ada dah kitanya dah. Siapa ada orang lagi bangun pukul 2. Ada setengah minggu biasa dengar dia kata dia pukul 2 tu jelek mata dia. Mata tak pejam dah mata dia. Nah. Allah dah. Bangun tu berkodok, zikir, duk semaya ke apa. Bos apa masa sahur, istighfar pula. Nah, inilah. Nah, ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, dia duk semaya tahajud, katanya bos apa, dia tanya. Dia masuk lagi masa sahur. Bos masuk masa sahur, dia pun berhenti hak lain, istighfar mata-mata. Istighfar. Dia ambil ayat, baca ayat ni. Nah, kerana Tuhan akan ampun dosa orang yang istighfar masa sahur. Nah, istighfar apa saja, astagfirullah, atubu ilaih, Allahumma anta rabbi, apa saja. Nah, yang pentingnya dia istighfar dengan Tuhan waktu sahur. Nah, waktu sahur masa mana dah? Sebelum subuh. Nah, akhir malam sebelum fajar. Akhir malam sebelum fajar, sebelum subuh lah. Nah, yastaghfiru, mereka selalu beristighfar pada Allah, minta ampun. Istighfar atau minta ampun Tuhan. Dah taubat dengan Tuhan. Tu amal ibadat ni sunat ke wajib sembahyang qiyamul lail ni? Sunat. Nah, sunat. Nah, tapi itu amalan orang muttaqin. Itu amalan orang muttaqin. Insya-Allah ya Rabb. Tolong kami ya Allah supaya kami dapat qiyamul lail dan beristighfar di waktu sahur ya Allah. Dulu hidup. Nah, bos kat anak ramah tak hidup. Apa dah. Nah. Nak kecek kanan dengan Tuhan. Nah, kecek kanan dengan Tuhan esok ni. Nah. Habis kat tu dah. Kita tak lagi dah, kita akan berhenti kat tu dulu dan kita akan sambung lagi apakah amalan-amalan ahli syurga. Nah, bukan sekadar dia ni, ada banyak amalan lagi. Banyak lagi amalan-amalan ahli syurga dalam ayat ni kita akan ngaji lagi biiznillah insyaallah. Wallahu a'lam. Kita masuk ni